adakah tuan-tuan dan puan-puan memang dari susul galur The Goat Club ataupun dari luar, bukannya daripada The Goat Club. Jadi tak apa, saya perkenalkan terlebih dahulu speaker kita pada pagi ini dan juga founder TGC ni. Dr. Wida ni dia bermula dekat Quantum Metal pada Mac 2021. InsyaAllah saya akan perkenalkan terlebih dahulu, nanti kejap lagi kita akan dengar sendiri dengan Dr. Wida. Dan sebenarnya dia Dr. Wida ni dia rehat dululah, dia tak apa, momentum dia tak pergi terus. Lepas tu dia mula aktif pada Ogos 2021. Bila dia dah start tu dia dah pergi laju, mula jadi dealer pada dealer ni dalam bulan September 2021 juga, dan naik jadi dealer developer Mac pada 2022. Dah direzekikan beliau menjadi merchant dekat Quantum Metal ni pada 12 Julai 2022. Alhamdulillah. Dan sekarang ini mempunyai rangkaian yang sangat besar. Tak apa, kejap lagi kita tanya sendiri doktor. Saya tak pasti doktor ingat ke tak berapa ramai dah bawah dia sekarang ni. Jadi kita cek dulu. Bunyi okey ke tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wida. Waalaikumsalam. Boleh dengar tak? Alhamdulillah. Baik. Nampak muka pun dengan jelas, insya-Allah. Puasa, sama puasa. Okey. Jadi sebelum kita dengar daripada pengenalan daripada Dr. Wida, tuan-tuan dan puan-puan, sesi pagi ini adalah sesi anda tanya, Dr. Wida akan jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan di ruangan chat. Jadi sebelum kita teruskan, boleh tak saya nak minta doktor lah sendiri perkenalkan diri, bagaimana perjalanan kerjaya dekat Quantum Metal ni, doktor. Okey. Terima kasih Cik moderator kita, Dila Huda. Okey. Salam 17 Ramadan hari ini, kita menyambut hari Nuzul Quran hari ini. Dan terima kasih semua, setakat ni kita ada 106 orang yang bersama-sama kita untuk pagi ini, sesi kita pagi ini. Masih ramai lagi yang sedang masuk. Kalau ikutkan kita punya slot ni, memanglah kita kata kita bagi untuk semua bertanya kan, bertanya dan saya insya-Allah saya cuba jawablah yang mana saya tahu. Kalau saya tak tahu saya akan jawab kalau saya tak tahu kan. Cumanya nak tanya dulu sebelum tu, ada tak yang dalam ni yang hari ni maksudnya yang belum register ataupun belum register. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak komen di ruangan chat? Siapa yang belum register boleh komen 1, yang dah register komen 2. Sebab saya nak tahu yang dah register ke belum ke macam mana ke, sebab kita nak fokus ke mana kita punya discussion kita hari ni kan. Ya, betul doktor. Kebanyakannya 2, tadi ada nampak 1, seorang 1. Ada 1 juga, 2 orang 1. Okey, yang dah register ni pun, okey 3 orang yang belum. Yang dah yang ni semua pun kita nak tahu juga dari segi produk lah especially kan. Dah boleh faham ke, dah betul-betul expert ke macam mana? Tuan-tuan boleh komen di ruangan chat tu. Dah faham dengan jelas tentang produk? Belum expert. Separuh expert Azhani. Dah nak naik dealer, alhamdulillah. Faham tapi kurang jelas lagi. Okay. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan lah. Naik dealer ni. 50-50, masih banyak. First register Faham, tak tahu. tapi kurang jelas. Okay. Alright. Suara saya okey, clear?
Clear, Alhamdulillah. Okey. Okey, sekejap saya share screen. Sekarang boleh nampak skrin tak? Boleh. Okey, sebelum Saya baru register 2 hari lepas, jadi masih tak familiar lagi. Nak explore more then. Proses okey, tak apa. pembelajaran. Sebab memang hari ni pun saya punya plan sebelum kita nak betul-betul open kepada tanya dan jawab ni, saya akan go through balik slide kita punya produk semualah. Kita nak explain balik secara cepatlah maksudnya kan. Nak bercakap dengan kita. Okay, Sekejap, unmute Cik dah duit. Mohon mute. Okay, macam saya cakap tadi sebelum kita nak open kepada Q&A tu, saya nak refresh balik lah sebab ada juga kita yang belum register, yang dah register pun masih belum expert lagi tentang produk sebab kita kat sini paling penting adalah kita faham produk kan. Satu, kita kena faham background company sebab daripada situ kita boleh dapat kita kata confidence lah yang company ni bukan calang-calang punya company, bukan scam company lah. Yang paling pentingnya. Dan yang kedua, mestilah faham produk. Kalau kita tak faham, memang kita lost, memang kita tak buat apa-apa. Itu yang jadi ramai yang dekat luar sana bila tak faham produk, sayanglah kan. Sedangkan orang lain dah berkilo-kilo dah emas dalam masa setahun boleh dapatkan. Kita dah register setahun pun tapi tak buat apa-apa, jadi sayanglah kita katakan. Jadi kita tak nak benda tu terjadi. Kita kalau boleh kita nak make sure everyone yang register boleh manfaatkan kelebihan semua produk di Quantum Matter ni. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lah, saya akan cerita sikit lah background saya sebelum ni kan. Saya sebelum ni penjawat awam lah kan. Daripada 2002 sampai 2014 di Kementerian Kesihatan. Saya bukan medical doctor ya, saya PhD saja. Walaupun kerja KKM, saya bidang allied health lah. Kemudian bila dah dapat PhD, saya nak try jadi lecturer lah masa tu. So dapat offer ke UIA, saya pergilah sekejap. Tapi mungkinlah bukan nak kata bercakap tu bukan saya punya kelebihan. Jadi macam struggle, saya nak pergi kelas hari-hari tu struggle, berperang dengan diri sendiri, nak bercakap depan orang semua kan. Sebab saya seorang yang introvert. Ini bercakap sekarang ni pun dah banyak improve dah sebenarnya. Dah practice lah maksudnya kan. Tapi masa saya jadi lecturer tu memang saya bertahan lah. Tapi tak lama sebab saya rasa memang tak boleh. Hari-hari saya balik, saya migraine. Sampai saya decide untuk resign jugalah. Akhirnya beberapa tahun tu memang tak kerja. Kemudian dapat kerja kontrak sebagai pegawai penyelidik di Institute Diplomacy of Foreign Relation under Kementerian Luar Negeri. Tapi sekejap sajalah. Kemudian daripada situ saya sampai sekarang saya full time berniaga lah maksudnya. Kalau tengok background saya pun memang saya dalam masa saya bekerja pun saya memang minat bisnes sebab saya jenis yang tak boleh duduk di office 9 to 5, 8 to 5. Tak boleh. Saya rasa tak tahulah, tak boleh saya rasa kan. Jadi sentiasa mencari peluang bisnes lah. Apa saja bisnes yang datang tu saya memang akan kaji dan saya akan cuba. Jadi antara yang besar lah yang saya pernah terlibat adalah Kasih Gold ni, dia jus kurma local company lah. Dan saya masa tu saya sempatlah naik pangkat kedua tertinggi lah masa tu 2014 sebelum saya undur diri. Adalah masalah-masalah yang kita kata tak boleh nak elakkan walaupun produk bagus. Adalah benda-benda lain yang kita kata tak boleh nak bertahan dekat situ. Kemudian saya menyertai Mary Kay, sempatlah jadi Senior Sales Director pada tahun 2017 tu. Kemudian berundur juga sebab mungkin jiwa tu bukan dekat situ. Sebab kita ni bukan orang yang jenis makeup ke semua kan. Tapi bila berada dalam dunia makeup, kan. Nak tak nak jadi macam kita rasa kita terpaksa pakai lipstick, terpaksa pakai makeup, rasa tak boleh. Tak lama jugalah bertahan kan.
Kemudian cuba juga jadi ejen takaful dan unit trust dan juga ESB Finance. Maksudnya daripada situ start bidang kewangan pula masa tu kan. Masa tu tak sempat naik pangkat lah jadi ejen saja. Dan kemudian terjumpa pula Atomy pada 2020, sempat jadi sales master juga, tapi tak bertahan lama jugalah sebab banyak-banyak isu jugalah kan. Maksudnya saya ni sentiasa mencari peluang. Sampailah satu masa Puan Sheila, direct refer saya lah, merchant Puan Sheila, kenalkan saya dengan Quantum Metal ni. Masa tu bulan 3 2021. Masa tu Puan Sheila pun baru juga register Quantum Metal, dan dia terus ajak saya lah datang ke rumah dia dengar. Tapi masa tu kita mungkin benda baru kan. Puan Sheila pun masa tu mungkin dia punya knowledge pun tak banyak lagi sebab baru expose. Jadi bila disampaikan kepada kita, benda tu tak sampai. Kita tak nampak. Jadi register sajalah sebab register pun free kan. Lepas register tak buat apa-apa. Tapi yang bagusnya Puan Sheila ni dia tak tinggal kita. Sentiasa follow up kan. Sentiasa tanya. Bulan 5 dia tanya lagi. Dia kata, Wida jomlah join akak buat ni. Dia kata masa tu dia dah dapat dan berapa bulan? 3, 4, 5, 3 bulan dia dah dapat 11,000 masa tu. Dia kata ya betul ke? Apalah, dia kata beli je 1 unit dulu, dia kata masa tu kan. Belilah 1 unit masa tu. Tapi tak buat apa-apa lagi lah sebab belum dapat, kita kata boleh dapat hidayah lah lebih kurang kan. Kemudian bulan 8, bulan 8 lagi sekali, Puan Sheila ni contact lagi. Dan masa tu kali kedua lah saya pergi ke rumah dia. Dia explain masa tu mungkinlah sebab dia pun dah ada ilmu, dah berapa bulan dia buat. Masa tu dia kata dia dapat 20,000 lebih. Masa itulah spark, kita kata the turning point lah kita kata dalam hidup saya lebih kurang kan, sebab Quantum Metal banyak mengubah hidup saya lah dari segi financially. Sebab saya pun kerja dah tak kerja sejak daripada 2019 kan, bergantung kepada bisnes yang lain kecil-kecil saya continue buat lagi, tapi tak banyak lah kita kata income tu. Adalah masa-masa yang kita struggle juga kan. Jadi bila saya dah bulan 8 tu, bila saya dah nampak memanglah macam Datuk Faizal bagi tahu, kalau kita dah nampak ni memang kita tak lena tidur. Dia tak lena tidur berapa lama tu doktor? Seminggu tak lena tidur sebab kata kenapa peluang dia sangat-sangat bagus. Saya katakan kenapa saya tak nampak sebelum ni kan. Kenapa bulan 3 tu saya tak nampak. Tapi of course lah apa yang Allah dah tuliskan perjalanan hidup kita tu memang sentiasa yang terbaik. Mungkin kita sajalah yang tak nampak kan. Jadi start daripada bulan 8 tu saya memang terus kejar lah. Saya tak ada modal masa tu, saya hanya beli 1 unit saja. Yang bulan 5 tu lah saya beli 1 unit. Masa tu pula kebetulan pula masa tu time emas tengah peak, orang tengah menjual masa tu. Kita pula pergi beli. Memang lamalah tunggu yang tu nak untung kan. Lepas tu sebab dah tak ada modal nak jadi dealer ke macam mana, memang kita usahalah. Dah cari kawan-kawan. Waktu tu sebab saya ni online person. Saya bukan offline sebab saya seorang yang introvert ni. Saya nak jumpa orang memang tak lah. Jadi Facebook lah, saya Facebook. Everything dekat Facebook dengan WhatsApp status. Kat situ je saya aktif. Dan alhamdulillah daripada situ saya dapatlah kawan-kawan yang nak cuba. Walaupun benda baru tapi mereka percaya dengan kita. Ada yang follow sejak daripada zaman Kasigo lagi. Ada yang follow daripada Merike, daripada Takaful semua, dia orang follow. Sama macam saya lah. So daripada situlah sebab mungkin mereka percayakan kita kan. Kata tak apa nak cuba 1 unit masa tu kan. Jadi alhamdulillah memang dapatlah. Dalam masa sebulan kita dapat naik dealer. So, masa dealer income boleh katakan biasa je lah, tak adalah banyak sangat kan. Paling banyak biasa mungkin tu berapa? Biasa tu 5-6 ribu sajalah masa dekat dealer. Saya lama banyak tu. sebab orang lain lagi banyak kan. Sebab tu saya kata 5-6 ribu tu tak banyak bagi saya. Sebab saya punya dealer kat bawah ni ada yang naik terus dapat 11 ribu sebulan kan. Okay. Jadi saya dealer lama saya bertahan dealer sebelum saya naik ke dealer developer. 6 bulan saya bina foundation lah kita kata. Kita bina foundation dan besarkan grup kita.
sampai bila lepas 6 bulan bila dah naik dealer developer terus dapat 30,000. Dan saya bertahan di dealer developer selama 4 bulan saja. So dalam masa 4 bulan tu income saya 30,000, 70,000, 70,000, 50,000. Oh, 5 angka. Sebab tu yang saya pun tak pernah nak expect lah nak dapatkan. Sebab asal-asal saya buat benda ni, saya kata saya aim saya nak jadi dealer, saya nak dapat 10,000 sahaja sebulan. Tapi itulah Nak Allah dapatkan 10,000 saja. dia bagi berganda-ganda, kita katakan alhamdulillah kan. Kemudian bila dah naik merchant tu, selepas 4 bulan naik merchant pada 12 Julai tahun lepas, terus dapat 100,000 sebulan. Konsisten lah 6 angka. Dan paling tinggi sehari pernah dapat adalah 80,000 sehari. Dan highest income sebulan pernah dapat bulan 2. Masa tu emas tengah turun kan, ramai yang membeli 360,000 lebih bulan 2. Itu rekod paling tinggi lah. Itu income kan? Sebab kalau siapa dalam grup saya selalu pesan kan, bukan selalu pesan lah, selalu ingatkan. Sebab ada yang satu poster yang kata ni, di Quantum Metal ni angan-angan kita nak jadi jutawan dalam masa kurang tempoh 5 tahun tu bukan angan-angan lah, maksudnya nak jadi jutawan sebelum 5 tahun kan. Jadi saya dah buktikanlah dalam masa saya jadi merchant daripada bulan 7 sampai bulan 3 lah tahun lepas bulan 3 bulan lepas tu 2022. Jumlah terkumpul commission dah pun cecah 1.4 juta. 1.4 juta. Alhamdulillah. So sekarang ni kita dah ada dealer saja pun kita dah ada 350 orang dealer. Direct kata. Direct 30 orang dealer, indirect 310. Dealer developer direct ada 7 dan indirect ada 12. So tahun ni kita punya aim kita nak lahirkan 5 orang merchant lah, insya-Allah. Kita cubalah. So itu sedikit lah tentang background saya lah. Jadi kita sebenarnya ada dari Puan Mas Sina Karisma Enterprise. Dia ada tanya, dia minta Dr. share cara marketing sebenarnya. Okey, cara marketing. Depends lah. Kalau saya susah nak cakap lah sebab kita ada kelebihan masing-masing sebenarnya. Kena explore kelebihan masing-masing. Macam saya sebab saya bukan orang offline, saya orang online. Jadi saya maksimalkan kelebihan kita, kat mana yang kita kuat kan. Kalau kita jenis orang offline, maka gunakanlah cara kaedah yang tu. Jadi saya tak boleh nak spesifikkan cara mana yang elok kan, sebab kita tuan alhamdulillah mengaji dia 7 di hari nuzul Quran ni. Okay. Tak apa, yang tu kita akan sambil-sambil lah kita akan cerita nanti. Sebab saya nak cepat juga, saya nak cerita pasal produk juga sebelum kita letak kepada details lagi. Okey, boleh Doktor. Ada yang kali baru. Okey, sedikit tentang company lah, cerita lah juga sekejap. Okey, untuk yang baru Quantum Metal ni bukan company baru dah ada sejak 2012 lagi dah lebih 10 tahun dah. Okey. Reason why yang kita kata kita tak pernah dengar adalah sebab dia bermula dengan business to business. Dia business to business maksudnya dia ni supplier emas gold bar kepada bank, syarikat korporat, NGOs dan juga badan-badan kerajaan. Jadi kita ni public memang tak pernah dengar lah sebab kita bukan berada di atas kan. Dia fokus pada business to business dulu. So sekarang ni 4 buah bank. Dia bekalkan emas fizikal gold bar kepada 4 buah bank. Rajhi, Alliance, Affinbank dan juga Bank Muamalat, 4 buah bank. Jadi kalau kita kata dia ni scam, tak mungkin lah sebab bank ni bukan senang kita nak supply satu-satu barang dekat bank ni, apalagi nak supply emas kepada bank. Jadi ini poin paling kuat lah. Kalau orang question kita, tanya kita tentang background company ni, kita jawab macam tu lah. Kita kata kalau kata QM ni scam, bank dululah yang akan kena scam kan. Bukan sahaja dia bekalkan emas, tapi dia bekalkan juga sistem yang bank guna.
My Gold Eye. Maksudnya kalau kita beli emas melalui bank-bank yang tadi ni, kita akan menggunakan My Gold Eye punya sistem. Jadi sistem ni pun Quantum Metal juga yang bekalkan. Dan dia juga merupakan peserta perdagangan Bursa Asuk Asila. Dan juga kita kata semua produk dia pun semua sudah disahkan patuh syariah. Jadi tak ada masalah dah dari segi yang ini semua. Okey, ni office kita di HQ di Penang dan kita ada beberapa office ada kat KL, di JB dan juga Kuching. Dan ni antara beberapa syarikat simpanan emas patuh syariah di Malaysia. Ada lebih kurang kalau ikut sekarang ni ada 12 kalau tak silap yang latestnya. Dan kalau kita boleh tengok list dalam sebelah kanan dia syarikat ni, list syarikat yang lain semua hanya ada satu saja, iaitu produk simpanan emas saja. Kita ada 3, kita ada extra 2. Ini yang kita akan cerita nanti. Inilah kelebihan Quantum Metal. Ini kita punya founder. Jangan persoalkan kenapa kita menyertai company Cina, sebab bisnes emas ni memang dimonopoli oleh orang Cina. Walaupun kedai emas nama dia kedai Melayu, itu hanya token kedai sahaja. Yang atas-atas yang supply semua adalah Chinese. Memang kita tak boleh nak lari. Sebab tu saya suka quote ayat Tuan Haji Saha, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Dia kata kalau macam sekarang ni sebab kita tak ada satu company, Muslim company yang boleh offer produk dan juga sistem yang sebaik yang dia buat ni, jadi kita boleh sokong yang bukan Islam punya. Sehinggalah satu hari nanti kalau ada company Muslim yang boleh offer sebaik ataupun lebih baik daripada company Quantum Metal ni, maka kita ada option untuk sokong produk Muslim. Okey, ini pun di belakang kita Haji Kamari, bukan calon-calon orang ya, dia merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan, orang yang terlibat secara langsung dulunya yang bab-bab scam, company scam ni, dia lah orangnya dulu sewaktu di Bank Negara. Jadi kalau QM ni scam, memang mustahil lah dia pun nak turut serta samakan, nak burukkan nama dia pula kan. Dan Puan Aida Lim pula orang kuat di Bursa Saham sebelum ni. So, kita pergi cepat. Okey, ini boleh skip. Okey, ini yang kita kata tadi pada okey, kita dah ada sejak 2012 tapi open kepada public pada 17 Disember 2019 bila dia dah willingly menjadi institusi yang nak report kepada Bank Negara. Jadi start daripada sini kita dah Quantum Metal dah mula buka kepada public ya. Public tu maksud kita lah untuk terus beli emas dengan Quantum Metal dan juga jadi konsultan di bawah dia. Jadi bayangkan early 2020 lah, maksudnya baru masuk 3 tahun. Maksudnya Quantum Metal ni terlibat direct kepada public. Sebab tu kita kata ramai lagi yang tak tahu. So peluang kita kalau kita nak jadikan ini kerjaya, peluang kita adalah sangat-sangat besar. Yang mendaftar hari ini baru 400,000 lebih. Kita rakyat Malaysia ada berapa puluh juta, 30 ke 40 juta dah sekarang ni kan. Jadi peluang kita sangat-sangat besar lagi. Okey, kita skip. Ini yang kita kata yang bagi sijil patuh syariah tadi, ISRA, satu badan bawah Bank Negara. Okey, kita boleh skip. Kita nak cerita terus pada produk lah. Nanti kita bila dah habis slide ni baru kita open kepada tanya-tanya semua. Okey. Okey, kita Quantum Metal ni adalah pengedar eksklusif bagi emas Perth Mint. Perth Mint ni keluaran Western Australian punya government yang dah ada sejak 100 tahun lebih dah. Dia ni considered sebagai premium punya kategori emas lah. Antara top 5 emas terbaik dunia. Jadi kalau kita pegang emas fizikal dia, kita bawa lah ke mana-mana negara sekalipun, insya-Allah diterima di seluruh dunia. Dan saya dah buktikan lah. Bulan lepas tu waktu saya pergi umrah, saya try nak jual saya punya emas di Madinah. Dia memang tak banyak soal lah. Dia memang nak. Dia memang nak beli dan dia offer harga tinggi juga masa tu. Cuma saya tak jual lah sebab masa tu nak test market saja. Kemudian bulan lepas juga saya pergi ke Kashmir.
Waktu tak ada plan nak shopping pun, tapi berkenan dengan kapet dekat sana ni. Jadi saya beli dan saya bila tunjukkan emas ni memang dia sangat suka. Sebab saya pun tak berapa pasti, mungkin kat sana gold bar ni tak susah sikit nak dapat. Barang emas banyak, gold bar. Sebab dia kata kalau you ada 30 keping gold coin tu dia nak beli, dia cakap kan. So bila tunjuk saya bawa gold bar ni, dia kata boleh terus bayar dengan emas tu, kapet tu. Jadi memang saya berusniaga, saya bayar dengan 10 gram emas dan tambah lagi ekstra berapa lagi lah yang maksudnya cash yang saya kena bayar waktu saya nak beli kapet tu. Jadi saya dah buktikan emas ni memang mata wang kita yang mana-mana negara pun memang akan terima. Okey, ini kalau kita tengok website Perth Mint sekalipun dia akan mention lah untuk Malaysia quantum metal ni adalah pembekal emas dia. Okey, dan emas kita, okey tadi kalau kita cerita emas fizikal kan, kalau emas fizikal, kita beli emas, kita terus dapat emas kan, contoh macam kita beli barang kemas, jadi tak ada isu simpanan ke macam mana sebab kita sendiri yang simpan. Tapi sekarang ni kita kata kita beli emas digital. Walaupun RM10 minimum yang kita boleh beli emas, antara syarat patuh syariah dia adalah kita pembelian emas tadi ni mestilah bersandarkan kepada emas fizikal yang sebenar. Maksudnya emas tu mesti ada. Transaksinya sahaja secara digital. Emasnya ada dan emas tu disimpan oleh third party. Dia tak boleh simpan sendiri kan sebab nanti dia boleh manipulate emas tu. Jadi emas tu disimpan oleh third party oleh Brinks. Brinks yang paling dekat dengan kita sebab Brinks ni international punya company, dah ada sejak 150 tahun dan beroperasi di lebih 53 negara. So dekat dengan kita adalah Singapura. So jangan tanya kenapa tak simpan dekat Malaysia sebab tak ada dekat Malaysia. Sebab tu disimpan di Brinks Singapura. Jadi kat dalam ni memang banyaklah kita kata peti besi emas, antaranya peti besi emas quantum metal lah. Jadi dalam peti besi ni kan ada jongkok emas yang 1 kilo punya emas kan. Jadi setiap jongkok ni dia akan ada nombor siri dia. Jadi bila kita beli, contoh hari ni kita beli RM10, di sijil kita ni akan ada nombor siri gold bar, jongkok emas yang tadi ni lah. Maksudnya kita akan share daripada 1 kg yang jongkok emas tersebut. Sampailah katakan hari ni habislah nilai jongkok 280,000 lah contoh harga sekarang kan untuk 1 kilo ni. Maka quantum metal akan tambah lagi jongkok yang baru. Jadi pembelian yang berikutnya dia akan menggunakan nombor siri yang baru. Jadi itulah antara urus niaga transaksi yang kita kata nak membuktikan ianya memang bersandarkan kepada emas fizikal yang sebenar. Dan yang paling pentingnya emas kita ni 100% insured oleh Lloyd's of London. Ini Brinks lah yang insured kan, sebab dia simpan di quantum metal simpan di Brinks dan Brinks insured kan 100% oleh Lloyd's of London. Macam kita kata kita simpan duit dekat bank pun kita bukan dapat 100% coverage, maksimum hanyalah 250,000 saja duit kita ni di insurance kan. Jadi kalau kata kita simpan 500,000, 250,000 lagi kita kata considered burn lah sebab kita tak dapat balik sebab maksimum yang dia insurance kan adalah 250,000 sahaja. Tapi kita di quantum metal memang 100% insured. Okey, kita akan masuk kepada produk ya. Go very quick. Okey, nak tunjuk ni salah satu cara kita pengeluaran emas fizikal. Walaupun kita kata kita simpan emas digital, kita boleh fizikalkan dia at any time. Maksudnya contohlah kita beli RM10 sehari, sebulan kita dah dapat 1 gram lebih. Tiba-tiba kita kata kita nak keluarkan gold bar 1 gram. Jadi kita boleh buat permohonan untuk keluarkan emas fizikal tu dalam sistem kita. Dan ada 3 cara untuk kita keluarkan emas ni. Satu, kita boleh post berinsurans ke direct ke rumah kita. Saya pernah try hari itu dalam 2 minggu sampai ke rumah. Yang kedua, kita boleh buat collection, self collect di cawangan Arahnu Tekun. Sebab Arahnu Tekun ni dia punya business partner juga. Jadi boleh check kat mana negeri masing-masing. Ada negeri yang tak ada negeri yang ada. Jadi bila dah sampai dia akan
emailkan kita details lah, maksudnya kita dah boleh collect. Jadi kita bawa je IC dan surat email tu pergi kat Runner Tekun dan kita boleh collect kita punya emas. Dan cara yang ketiga adalah kita boleh ambil di mesin ATM Gold kita. Ini first in the world lah ATM Gold kita ni. Ini ATM Gold, bukan vending machine. Macam yang ada dekat Dubai sana tu vending machine. Maksudnya kita masuk kad, kita boleh beli berapa gram kita nak dapatkan. Tapi ini mesin ATM Gold. Ini dia tak sama, dia lain. Yang ini pun kita kena buat permohonan pengeluaran emas fizikal tu melalui sistem kita dulu. Bila dah ready, QM akan hantar email kepada kita berserta dengan nombor PIN. Nombor PIN bagi ATM ni untuk kita masukkan sendiri. Bila kita pergi kat tempat untuk keluarkan ni, kita dapatkan kunci daripada kaunter dekat sana dan kita masuk ke dalam, kita sendiri yang masukkan nombor PIN untuk ambil kita punya emas. Okey, kalau kita tengok mesin ATM Gold ni, ni kita punya Tuan Haji Sahal lah kat sini dalam gambar ni. Dia mesin tu kecil je kan, nampak macam kecil je, tapi sebenarnya dekat sebelah bilik dia kat belakang tu adalah sebesar sebiji Alphard dekat belakang tu. Itu mesin dia kat belakang tu, dan kos sebiji mesin ni adalah 2.5 juta ringgit ya. Sekarang kita dah ada 4 yang dipasang ya. Satu di PJ, di G7 Clubhouse di PJ, yang kedua di HQ Penang, yang ketiga di JB, dan yang keempat di Kuching. Jadi bayangkan kalau dia ni scam company, adakah dia akan spend, sebab satu mesin 2.5 juta, 4 mesin maksudnya 10 juta lah kan, adakah dia akan spend 10 juta semata-mata untuk beli mesin ATM ni kalau dia ni scam company. Ini antara poin-poin yang kita boleh gunakan. Kalau orang datang ni simply dia nak serang, dia kata QM ni scam lah apalah, kita prepare jawapannya. Okey, kita akan masuk kepada produk sekarang ni. Okey, sekarang ni kalau macam kita contoh kita cerita tadi, di lain-lain medium, mereka hanya ada satu produk saja, iaitu produk simpanan emas sahaja. Tapi kita kat sini kita ada 2 extra produk yang tak ada kat tempat lain. Kita ada Gold Convert Account dan juga Gold Asset Enhance. Okay, kita akan go into details. Okay, Gold Storage Account. Nama dia JSA lah kalau kita kata nama pendek dia, JSA kita selalu sebut. Okay, sebelum kita nak cerita pasal produk ni, kita kena fahamkan dulu LME tu apa, London Metal Exchange. Okay, LME ni adalah satu badan yang menentukan harga emas satu dunia. So hari-hari, maksudnya setiap hari, kecuali hari Minggu lah macam sekarang ni, market close. Jadi kalau kita tengok graf pun, graf harga pun tak berubah, dia dah lock dah harga kan. Tapi bila hari bekerja, graf emas tu every second dia berubah biasa berubah harganya. So London Metal Exchange yang tentukan harga emas satu dunia. Kemudian bila nak jual balik tu, macam kedai emas, mana-mana kedai emas pun terpulang kepada mereka, dia nak markup berapa persen daripada harga London Metal Exchange. Yang dia markup ni lah kita panggil spread. Spread harga emas yang inilah yang menentukan emas tu mahal ke murah. Sebab tu kita kata bila kita tengok kedai A dia jual harga sekian-sekian. Bila kita pergi kedai B kita kata dia jual murah lah sikit kan. Sebab kita kat Malaysia pun tak ada satu badan yang control at what price kedai emas ni dia boleh markup daripada harga LME tadi. Okey, untuk JSA, okey untuk kita di Quantum Metal ni, kita Quantum Metal offer antara spread yang terendah di Malaysia ni, 3 hingga 7% sahaja. So untuk GSA account saving ni, kita punya spread adalah 7%. Bermaksud kalau katakan hari ni harga London Metal Exchange RM280, jadi harga yang QM jual pada kita tambahlah 7%, kan? Mungkin 290 lah contohnya. Kalau kita compare dengan kedai emas, biasanya lebih daripada 20% dia markup. Kenapa? Sebabnya dia nak cover cost overhead dia lah. Sebab dia nak sewa kedai dengan staff lagi semua. Sebab kita semua digital, tak ada semua kedai macam tu. That's why kita boleh dapat harga yang lebih murah. Okay, GSA ni senang saja kita nak ingat dia sebiji macam account bank kita. Bezanya account bank kita simpan duit dekat sini, kita simpan
gram emas. Ini kita kata kita nak tukarkan mata wang kita nak selamatkan dia daripada inflation, kita simpan dalam bentuk emas. Sebab duit kita 100 hari ini dengan 100 tahun depan dia dah tak sama dah. Tahun ni mungkin boleh beli 3 barang, tahun depan mungkin RM100 boleh beli 1 barang saja kan sebab inflation. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, RM100 emas hari ni dengan RM100 emas tahun depan, bukan RM100 lah, contohnya 1 gram lah kan. Tahun ni mungkin 280 tapi tahun depan mungkin dah 300 dah. Dia semakin bertambah. Ini salah satu cara kita nak selamatkan nilai mata wang kita lah. Jadi kita boleh beli emas ni serendah RM10. Ini yang saya suka buat kempen dekat grup saya ni, beli emas RM10. Memang ramai yang buat. Saya suka tengok report, memang everyday memang ramai yang buat beli RM10 sehari. Cuba konsisten beli RM10 sehari. Kan? Sebulan RM300 kita dah dapat 1 gram lebih dah. Kalau kita kata cukup nanti dapat gaji lah kita baru nak beli RM300, memang kita tak akan buat. Memang kita dah rasa sayang lah RM300 kita nak terus beli emas ni kan. Tapi kalau RM10 sehari memang kita tak rasa sebab duit dalam pos pun RM10 kadang-kadang kita tak sedar pun kat mana dah tadi duit ni dah pergi kan. Kemudian katakanlah hari-harilah kita beli ni kan, kita beli RM10 sehari, katakan dah banyak, apa benda kita boleh buat daripada akaun ni? Okay, first kali kita boleh jual lah. Kita boleh jual emas ni untuk kita dapat balik kita punya cash. Maksudnya kita jual pun make sure masa tu harga emas tengah naik lah. Maksudnya akaun kita dah untung. Yang kedua adalah kita boleh convert ataupun pajakkan emas kita tadi ni. Kalau saya suka cakap kalau boleh delete perkataan jual tu delete lah. Jangan jual. Sebab bila kita jual emas kita ni dah tak ada dalam pegangan kita. Sebab kita ada option yang kedua iaitu pajak tadi ni kan. Bila kita pajak cash kita dapat tapi emas tak hilang, masih lagi dalam akaun kita. Dia cuma berpindah akaun sahaja. Okey, yang ketiga kita boleh transfer sama-sama akaun ya. Transfer sama-sama akaun maksudnya nak transfer kepada anak kita, nak transfer pada kawan-kawan, nak bayar hutang, maksudnya kita boleh buat sama macam bank juga. Cuma ini bezanya kita transfer emas kan. Ini pun dah ada dah kita ada yang anak-anak yang belajar dekat overseas, mereka transfer saja GSA ni, transfer emas kepada akaun anak dekat sana. Maksudnya akaun anak pun kena ada akaun GSA jugalah kan. Transfer kepada akaun anak dekat sana dan immediately akan masuk ke dalam akaun GSA anak. Anak ni bila dia nak cash kan, dia boleh link dengan mana-mana bank dekat mana-mana negara dia duduk. Jadi sebelum dia sebelum dia nak gunakan emas ni, dia akan convertkan dululah, maksudnya kan, jangan jual, dia convertkan dan duitnya within next working day tu akan masuk ke dalam bank dia kat mana negara dia boleh duduk. Boleh duduk pula, kat mana negara dia duduk. Ini antara kelebihannya juga. Kemudian kita boleh keluarkan emas fizikal. Macam kita cakap tadi, anytime kita rasa kita nak pegang emas fizikal, kita boleh buat permohonan pengeluaran dalam sistem kita. Dan yang coming pun bukan coming lah, even dah ada dah sekarang pun yang start buat, kita shopping dan kita bayar menggunakan emas. Cuma sekarang ni kita bayaran tu mungkin secara transfer sahaja ataupun dengan QR code lah. Tapi akan datang Quantum Metal akan buat dalam bentuk debit card. Maksudnya untuk akaun GSA dan GCA nanti kita ada debit card yang kita boleh bershopping menggunakan akaun emas kita. So kita moving towards yang kalau kita tengok akhir zaman ni pun memang Al-Quran pun ada kata akhir zaman nanti mata wang kita yang akan kita gunakan adalah emas kan. Okey, untuk GSA tadi dia memang very straightforward sebab dia adalah akaun saving. Okey. Yang membezakan dengan yang tempat lain adalah spread je lah. Kalau kata GSA saving tadi ni, mungkin tempat lain dia punya spread 3%, 9%, tapi kita 7%. Jadi kita lebih murah harga emas kita. Okey, yang kedua ni second killer product. Gold convert account, kita boleh panggil pajak lah, walaupun sebenarnya dia bukan pajak. Sebab pajak ni dia adalah konsep hutang yang menekan. Tapi kita di Quantum Metal konsep convert ni adalah konsep kita
pelaburan jangka panjang. Walaupun dia macam pajak tapi dia bukan hutang. So inilah yang kita kata yang sekarang ni kita nak selamatkan duit belanja hangus kita. Sebab kita ni setiap bulan kita memang ada komitmen. Bayar rumah, bayar kereta, bayar duit dapur, everything semua kita shopping. Duit tu considered burn. Dia takkan balik kepada kita lagi kan. Tapi sekarang ni ada cara yang kita boleh dapat balik kita punya duit ni. Melalui Gold Convert account ni. Maksudnya setiap bulan contoh kita nak bayar kereta 1,000 sebulan. Kalau kita bayar direct terus ke bank macam tu, duit kita tu maksudnya dia habis macam tu saja. Pendek cerita lah maksudnya. Tapi sekarang ni ada cara yang kita boleh selamatkan duit kita yang ni. Maksudnya yang 1,000 tadi sebelum kita pergi bayar dekat bank, kita beli emas dulu. Kita beli emas dan kemudian kita convert. Dalam single transaction saja beli emas, dia akan terus convert dan within 24 hours, duit tu akan masuk balik ke dalam akaun bank kita. Bila dah masuk ke dalam bank kita, barulah kita bayar kepada bank lah, bayar kereta tadi kan. Maksudnya duit tu dah habis, tetapi emas kita yang bernilai 1,000 tadi masih ada lagi dalam akaun kita. Lagi dalam. Sekarang dekat paru-paru. Tak sampai paru. So emas ni lah yang kita kata akan jadi aset pencen kita nanti. So katakanlah setiap bulan kita buat 1,000 sebulan contoh kan, 1,000 dalam 4 gram. Setahun dah kita ada berapa puluh gram dah. Katakanlah kita nak pencen lagi 10-15 tahun lagi. By that time tu kita dah ada beratus-ratus gram dah dalam account convert ni. Jadi katakan waktu tu 10 tahun lagi. Katakanlah harga 5. Dan saya baca ni terus dengan Tarani hijab atau baju hijab. Okey. Kalau kata apa ni? Katakan sekarang ni harga emas dalam 280. Katakan 10 tahun lagi harga emas naik RM500 per gram. Jadi nilai emas kita yang dalam status pajakan pun dia dah berganda-ganda. Contoh saya suka ambil contoh macam 1,000 sajalah. Kita buat convert 1,000 sebulan. So katakanlah harga emas naik, bila kita buat convert 1,000, kita dapat cashback 85% yang dia bagi 800.5 kita dapat cash. Katakanlah value emas naik masa tu, value 1,000 tadi ni dia dah jadi 1,500 dah. Emas kita ni kan, yang 4 gram tadi dah jadi 1,500. Waktu tu kita kata kita nak jual. Kita terus jual sebab dalam di quantum metal ni kita tak perlu nak tebus balik. Nak kena cari duit balik, nak tebus balik tak payah. Ini kita kata pajak dekat sini tak payah bayar langsung. Tapi boleh dapat duit ekstra lagi. Jadi masa tu kita kata kita nak jual, value semasa 1,500, sistem akan terus tolak cash yang kita dah ambil 800.5. Jadi kita dapat ekstra lagi baki daripada hasil perbezaan kenaikan harga emas tu. Ini yang kita kata duit belanja hangus tu dia dah jadi emas pencen kita. Yang ni kita akan tengok detail contoh yang ini lagi Kita tengok sistem pajak dekat luar. Contoh kita ada emas RM10,000, kita nak pajak Kedai pajak dia hanya bagi kita 75% sahaja. Bermaksud kita dapat cash 7,500. Dan kalau tengok upah simpan bagi kedai pajak adalah 9 hingga 24% setahun. Sebab tu kita tengok dekat pintu-pintu kedai pajak ni dia akan tulis 2%. 2% tu maksudnya 2% sebulan bukan setahun. Jadi bayangkan dia punya charge tu dah lebih daripada credit card dah. Jadi katakanlah kita tengoklah, katakanlah kita ambil 12% upah simpan. Setahun upah simpan sahaja pun dah 1,200. Dia tak kedai pajak ni dia akan kira berdasarkan daripada nilai marhum emas yang 10,000 tadi ni. Walaupun dia bagi kita 7,500 saja, tapi yang charge dia kira adalah daripada nilai emas kita yang 10,000 ni. So kita ambil contohlah, kita kata 18 bulan lah maksimum. Sebab tempoh masa dekat kedai pajak biasanya setahun setengah paling lama kan. Jadi upah simpan saja RM1,800. Kalau kita nak balik emas kita ni, memang kita nak sediakan duit kita lebih kurang RM9,300 untuk kita tebus balik kita punya emas ni.
Ini yang banyak terjadi bila tak sempat nak sediakan duit RM9,300 ni, emas kita ni akan dilelong oleh Arahnu. Dan bila lelong pun kita tak dapat apa-apa. Kedai emas tu yang dapat semua keuntungan tu. Kat sini pun kita kata konsep yang menekan lah. Satu tu dia upah simpan dah tinggi, tempoh masa dia terhad, dan bila dia lelong kita pun tak dapat apa-apa dah masa tu. Okey, berbeza dengan konsep kita di Quantum Metal ni, nilai yang sama RM10,000 emas tadi ni, dia bagi, Quantum Metal bagi pembiayaan 85%. Bermaksud kita dapat RM8,500 dan upah simpan ataupun yuran pengurusan 3.5% sahaja setahun. Dan paling penting kita tak ada tempoh masa. Sebab tu saya suka cakap bila kita pajak dekat sini kita boleh buat lupa. 5 tahun lagi nak tengok pun tak apa. Sebab kita tak perlu bayar pun. Okey, kalau kita tengok tadi upah simpan kita tengok pembiayaan dia bagi, upah simpan pun dia akan kira berdasarkan yang dia bagi, RM8,500 bukan daripada nilai RM10,000. Kalau kedai pajak tadi, upah simpan dia akan kira daripada RM10,000. Tapi kita daripada 85%. Jadi upah simpan ni sikit lah kan. 3.5% darat RM8,500, tak sampai RM300 pun tahun. Okey, kita buat projection Kita buat projection dalam masa 5 tahun. Kalau kata kenaikan emas konsisten 20% setahun, bermaksud dalam masa 5 tahun ni kenaikan emas adalah contoh kenaikan emas 100%. Okey, bermaksud emas kita bernilai RM10,000 tadi ni, masa tu dah jadi double dah. RM10,000 tadi dia dah jadi RM20,000 dah. Dia dah untung dah. Jadi bila kita tengok akaun, dah untung, kita kata nak jual. Kita tak payah tebus, tak payah cari duit, tak payah susah-susah cari duit, kita jual sahaja. Jadi sistem akan automatik tolak. Nilai semasa RM20,000, dia akan tolak RM8,500 yang kita dah ambil dulu, dan kita dapat upah simpan dalam berapa tadi? Dalam hampir RM1,500, ada lagi ekstra RM10,000 lebih. So by right kita kata sebab duit kita RM10,000, emas kita tadi RM10,000, kita dah dapat cash RM8,500. By right kita kata RM1,500 je lah, ada lagi kan duit kita kan. Tapi tak. Sebab dia akan kira berdasarkan total gram emas kita. Masa tu bila kita jual, kita dapat RM10,000 lagi. Inilah yang kita kata duit belanja hangus kita ni, dia dah bertukar jadi pencen kita. Jadi kalau setiap bulan memang kita konsisten buat, setiap bulan kita kumpulkan gram ni semua. So bayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin dah 1 kilo. Harga dah naik RM500 per gram. Masa tu kita nak jual, kita boleh dapat lagi extra cash lagi. Ini yang kita kata dia jadi pelaburan ni. Okey, kita boleh skip. Okey, last produk kita adalah, inilah killer produk kita. Kita panggil Gold Asset Enhance. Kalau nak bagi mudah faham, macam kita konsep kita beli rumah. Kita beli rumah 1 juta. Kita tak bayar 1 juta, kita hanya bayar 10% sahaja. 90% lagi bank yang akan bagi pembiayaan. Lagi satu contoh yang saya suka gunakan adalah konsep ASB Finance. Contoh kita nak melabur di ASB tapi kita tak ada duit, kita gunakan facility bank. Maksudnya kita buat loan dengan bank, bank akan belikan sijil atas nama kita. Tapi ada dua cara ni, kita dah jadi terikat komitmen dengan bank lah. Kan sebab dia konsep hutang kan. Pembiayaan tu dia kita kena bayar balik bersama dengan interest dia setiap bulan, dia jadi komitmen. Tapi ke sini yang membezakan dia adalah kita adalah konsep pembiayaan tertangguh. Maksudnya kita tak perlu bayar. Tak perlu bayar pun pembiayaan yang Quantum Metal bagi. So konsep gandaan ni macam mana? Kita beli emas RM1,000, modal kita RM1,000 tapi Quantum Metal gandakan 10 kali ganda. Bermaksud kita dapat pegangan emas bernilai RM10,000. Maksudnya Quantum Metal akan tambah RM9,000. Dia memang kena beli. Lagi RM9,000 tu memang dia kena tambah dan dia kena belikan pada kita emas bernilai RM10,000 tadi ni. Dan emas ni akan simpan di Brinks tadi yang kita cerita kan. Okey, semua selalunya bila saya cerita macam ni, mereka akan tanyalah kenapa Quantum Metal ni baik sangat, dia kata kan. Of course kalau kita tengok kat bawah tadi kan, kat bawah tadi yuran pengurusan tu 3.5%. Of course dia tak akan bagi for free lah kan. Sebab cumanya kat sini kita kata dia win-win situation. Kita dapat emas berganda 10 kali ganda dan company juga untung dari segi management fee dan juga spread harga emas. Itu dua benda keuntungan yang company dapat. Dia tak adalah kita kata company sahaja yang untung semata-mata,
Tapi dia memberikan juga kita keuntungan 10 kali ganda ni. So inilah yang menariknya sebab kita dapat win-win situation dekat sini. Okey, ini kalau kita tengok konsep yang tawaruk finance, kita nak bagi faham konsep perbezaan. Kalau kita ada RM1,000, kita beli emas kat kedai emas dekat luar sana berbanding dengan kita beli emas di Quantum Metal ni. Kalau kedai emas kita ada 1,000, maksudnya 1,000 sajalah duit kita. Tapi di Quantum Metal kita ada 1,000, Quantum Metal akan tambah lagi 9,000, bermaksud kita dah jadi 10,000 dah duit kita. Contoh harga emas RM260 kita beli. Kalau kedai emas sebab duit kita 1,000, kita dapat 3.8 gram sahaja. Tapi di Quantum Metal sebab duit kita dah ada 10,000, kita dapat 38 gram emas. So katalah bila dah tunggu harga emas naik RM300 per gram, kita nak jual. Value bagi emas kita yang kita beli dekat kedai emas tadi ni RM1,154 sahaja. Sebab sebab duit kita 1,000 je kan. Jadi tolak RM1,000, modal kita, untung bersih kita adalah RM154 sahaja. Tapi berbanding dengan Quantum Metal sebab kita dah ada 38 gram, darab RM300 per gram, value dia dah jadi RM11,540 dah. Jadi masa ni kalau kita tolak balik modal kita, dan masa ni lah Quantum Metal akan ambil balik dia punya pembiayaan tadi. Ini yang kita kata pembiayaan tertangguh. 9,000 yang dia bagi, kita tak perlu bayar pun. Bila kita nak jual tu, dia akan ambil balik. Jadi keuntungan kita RM1,540. Ini yang kita kata, beli pada modal yang sama, beli emas pada modal sama RM1,000, beli emas pada harga yang sama RM260, jual emas pada harga yang sama RM300, tapi keuntungan berbeza 10 kali ganda. Kita tengok contoh satu ya. Satu ni kita bagi contoh. Kita ada RM1,000, kita beli satu unit GAA 10 kali ni di Quantum Metal. Company akan gandakan 10 kali ganda. Bermaksud kita dapat pegangan emas bernilai RM10,000. Jadi keuntungan company macam mana? Dia charge kepada pembiayaan yang dia bagi. Bermaksud RM9,000 yang dia tambah. Jadi 3.5% darab RM9,000 bermaksud lebih kurang RM315 lah. Lebih kurang contohnya modal kita yang kita kena perlu bayar. Maksud hari ni kalau kita nak beli satu unit, modal kita adalah RM1,000 tambah management fee yang kita kena bayar secara advance untuk setahun. Tapi ianya refundable. Ianya refundable. Maksudnya kita boleh dapat balik fee ni. Cumanya syaratnya kita kena bayar advance dulu untuk setahun. Ambillah contoh kita kata sebulan, genap sebulan kita punya akaun dah untung dan kita jual. Jadi fee ni company akan ambil secara prorate. Dia akan ambil sebulan sahaja. Contohlah RM30 sebulan. Jadi baki lagi ni RM285 ni dia akan kembalikan kepada kita. Dia akan refund kepada kita berserta dengan modal kita dan juga keuntungan kita pada waktu tu. Jadi yang kelebihan yang dekat kat sini adalah emas naik 1% sahaja keuntungan kita dah jadi 10%. Sebab dia dah gandakan 10 kali. Okay, ini kita boleh skip sekejap. Kita dah nak habis dah. Kejap lagi kita boleh open kepada question. Okay, kita tengok ini. Emas naik 1%, kita untung 10%, naik 5%, untung 50%, naik 10%, untung 100%. Dan kita boleh jual bila sudah untung. Tak perlu tunggu lama sebab fee kita tu berjalan. Sebab kita kalau untuk JA ni kita aim for short term. Okay, yang tak bestnya emas turun 1%, kita rugi 10% juga. Turun 5%, rugi 50%, turun 10%, rugi 100% juga. Cumanya dia tak ada margin call. Dia tak macam saham. Bila harga turun mendadak, kita nak kena top up balik supaya kita tak loss kan. Dan tak ada for sale. Jadi risiko kita kat sini hanyalah masa sahajalah. Maksudnya bila harga emas turun, even account tu dah negatif sekalipun, jangan jual. Itu sahaja kita punya risiko. Jangan jual. Even account kita ni kalau dia dah negatif sekalipun, sistem Quantum Metal dia akan disablekan button terminate. Sebab dia kira tak ada value masa tu. Kita tak boleh nak jual pun. Dia jadi kira macam consider macam dah berhutang dengan Quantum Metal kan. Jadi dia disablekan button terminate. Sampailah emas naik harga dan emas kita ni ada value. Dia akan enable balik button untuk terminate tu.
Jadi kita kat sini almost tak ada risiko lah sebenarnya. Risiko kita hanyalah perlu sabar tunggu harga emas naik balik. Itu sahaja risiko kita kat sini. Okey, nak tunjuk. Okey, satu ni kalau tengok tahun lepas kita punya graf harga emas, kita boleh dapat keuntungan lebih daripada 6 kali. Kalau kata sekali kita untung 20%, kalau 6 kali bermaksud dah 120% dah. Memang dah banyak dah testimoni kita. Tak terlarat nak buat dah kita testimoni, dah banyak sangat. Ini contoh waktu tahun lepas bulan 2 ke bulan 3 dalam masa 11 hari ada krisis Ukraine Russia. So, dalam masa 11 hari ni kenaikan emas naik lebih 10.4%. Bermaksud kita di Quantum Metal keuntungan kita adalah lebih 100%. Cuma bezanya mungkinlah masa dia naik sikit tu kita untung 20%, kita dah terminate awal, kita dah jual awal sebab kita risau takut dia jatuh. Tapi siapa yang boleh bertahan betul-betul ada holding power tu, dia memang tunggu, mungkin dia dapatlah 100% tu. Okey, ini banyaklah contoh-contohnya. Saya suka bagi contoh yang ini je lah. Dalam masa 4 hari saja, modal dia 400,000, dia beli pada 4 bulan 11 pada tahun lepas ni, bulan 11 tahun lepas, dan rezeki dia dalam masa 4 hari sahaja emas naik harga, dia jual, dia dapat 458,000 pada 8 hari bulan 11. Jadi dalam masa 4 hari sahaja. Cumanya benda ni kita tak boleh nak janji. Sebab 100% keuntungan adalah berdasarkan kenaikan harga emas dunia, bukan company yang bayar. Sebab tu kita tak boleh nak janji masuk hari ni bila boleh. Sebab tak ada siapa pun yang tahu harga emas ni. Kita boleh hanya predict. Yang prediction tu pun kita kata tak semestinya betul. Dan dia hanya berdasarkan adalah fundamental issue dan juga technical issue yang kita kena ni lah tahu sedikit juga. Tapi di grup pun kita selalu update lah, maksudnya bila harga sesuai beli, bila harga emas naik, jadi kena alert lah, selalu alert. So saya rasa untuk slide ni untuk setakat ni saja. So sekarang kita open kepada Q&A lah. Okey, sebenarnya kita memang ada soalan, Doktor. Sekejap Boleh Ramai open yang bertanyakan mic. ada tak record video. Memang kita ada sediakan dan saya ada share dekat grup ya. Salam Doktor. Dah apa ni suara? Kalau ada soalan boleh bacakan mudah ataupun boleh terus tanya. Boleh sekejap Dari Mamat Zelan, Doktor adakah sesuai beli GAE 10 sekarang? Soalan biasa tu kan. Saya dekat grup pun selalu dapat soalan macam gitu kan. Selalu kita susah nak jawab lah. Sebab itu macam kita cakap tadi kan, tak siapa tahu harga emas, tapi kita boleh based on prediction lah. Macam yang sekarang ni pun kalau kita baca daripada banyak analisis pun katanya emas akan terus membuat kenaikan dan mungkin pun akan buat new all time high. Sebelum ni kita harga paling tinggi kita $66 lebih kan. Dia akan predictionnya katanya akan membuat rekod harga tertinggi yang baru. Cumanya kita tak tahu bila sahaja. Jadi kalau siapa yang dah terminate habis dah dia punya GAE tu, dah tak ada, kosong dah, bolehlah beli satu dulu. Kita katakan jangan pula tiba-tiba kita risau harga emas naik dah tak ada apa dah nak jual kan. Kosong dah akaun kita. Boleh membeli, cuma buy staging lah, macam kita selalu cakap tu, jangan habiskan semua modal kita yang ada. Beli sikit-sikit dulu. Sebab kita pun tak tahu. Kalau dia turun lagi, okey baguslah, kita boleh tambah lagi maksudnya kan. Kita risau takut dia terus naik je dan kita tak ada apa-apa pun kita, sebab kita dah jual dan kita asyik menunggu, kita tak beli. Sebab even masa turun 62 hari tu pun masing-masing duk berharap lagi tunggu turun sampai $60.
Tapi rupanya dia nak naik sampai $65 sampai sekarang ni ha. So nak cakap apa? Jadi standby je lah sikit kan. Kalau yang dah memang kosong dah. Ataupun yang belum bermula langsung tu beli je dulu satu unit. Dan kita jadikan belian pertama kita ni sebagai benchmark harga. So kita ingat harga belian kita yang pertama ni. So bila harga emas turun daripada belian pertama kita ni bermaksud harga yang sesuai untuk kita top up tambah lagi. Selalunya macam tu je lah. Okey. Soalan dari Kak Ma Bukit Beruntung. Soalan doktor, emas dapat ikut value semasa. Force saving kita dapat solid kan? Makna force saving 1,000, bila kita terminate GCA, jumlah force saving dapat 1,000 juga. Dia macam ni. Kita convert RM1,000. Maksudnya cash kita dapat 800.5. Sini force saving kita hanyalah 100.5 je sebenarnya, bukan 1,000. Sebab 800.5 kita dapat balik dah kan. Force saving kita RM150 sahaja. Cumanya kita dapat emas tu pada value RM1,000. Maksudnya setiap bulan kita convert RM1,000, kita dapat emas 4 gram. Jadi 4 gram ni lah yang akan berganda lah bila harga emas naik kan. Dia difference tau, yang force saving ni bila kita nak jual esok, QM akan release balik ataupun beri balik pada kita yang 15% ni pada current value. Dia tak campur dengan keuntungan yang kenaikan harga emas tadi ni. Jadi contoh mungkin kita tengok untung dah RM100 lah contoh kan. Tapi bila kita jual emas kita tadi ni, mungkin kita dapat RM150. Kita akan dapat lebih lagi sebab yang force saving 100.5 tu dia akan return balik dekat kita pada current value. Boleh faham tak agaknya? Okey, saya harap ini menjawab soalan dari soalan dari Kak Ma Bukit Beruntung tadi. So Dr. Khairani bahagian perancangan KKM ada bertanyakan kepada kita dekat sini doktor. Kalau saya transfer pada anak GSA di US, adakah saya jimat berbanding kaedah biasa? Adakah jimat? Susah juga soalan ni. Satu tu saya tak pasti kalau kita transfer secara bank dia ada charge ke tak? Satu tu. Biasa ada charge kan? Even kita transfer secara Western Union ke macam mana pun dia ada charge dia dikenakan lah sebab servis dia kan. Tapi bila kita transfer GSA to GSA dia tak ada charge. Tak ada charge dan immediately akan masuk kepada bank anak ni. Cumanya mungkin dari segi currency exchange lah semasa tu kan. Kalau dia nak keluarkan emas dia mungkin masa tu mata wang dah berubah. Mungkin value dah turun sikit ke macam mana. Kat situ sajalah. Kita kata difference lah. Risiko kat situ saja. Jadi Dr. Khairani ada tanya lagi, apa yang pasti kena beli masa harga rendah. Tapi macam mana nak tahu harga rendah dan sesuai untuk beli? Okey, ini maksudnya GSA lah kan? Ya, betul. Kalau GSA kita saving ni biasanya kita tak boleh tengok harga pun. Sebab dia akan accumulate kita punya gram. Yang kita perlu alert dengan harga ni adalah GAE. Sebab kita nak dapat profit untuk short term. Kan kita tak nak dia jadi long term punya ni. Sebab fee tu dia akan menjadi cost kita. Jadi kalau GSA dengan GCA sebenarnya tak perlu nak tengok harga. Boleh buat at any time pun. Sebab kalau contoh GCA kita nak convert. Kita dah dapat gaji hujung bulan. Takkan kita nak tunggu harga emas turun kan. Kita nak bayar kereta ni, nak bayar duit dapur semua kan. Memang tak boleh nak tunggulah. Jadi kita beli sahaja. At any price pun. Sebab dia pun consider sebagai long term. Dan long term kita memang tahu harga emas memang sentiasa menaik. Dan kalau untuk GSA pun kita boleh tengok kan. Kalau kita punya account untung macam mana. Average cost kita mestilah lebih rendah daripada LME price. Kalau average cost kita dah rendah daripada LME bermaksud akaun kita dah untung. Okey. Doktor, ni ada lagi satu soalan daripada Puan Zara tapi lebih kepada soalan strategi lah. Macam mana nak buat marketing as introducer? Mungkin doktor boleh bagi tips lah sikit kat sini. Saya cerita dari segi pengalaman saya lah kan sebab saya bermula. Tapi pengalaman saya akan relate kepada apa yang saya buat je lah sebab saya online person kan.
Jadi kalau kata nak approach secara fizikal, secara offline, saya bukan saya lah sebab saya saya bukan orang offline. Jadi saya buat online macam mana? Waktu saya start ni saya ada buatlah satu ayat ni. Kalau siapa dalam group saya dah biasa share lah. Saya forwardkan kepada kawan-kawan. Masa tu saya just blast saja. Saya just try my luck katanya. Saya blast kepada kawan-kawan, berapa puluh orang kan saya blast. Cerita pasal GAE ni satu unit kan, contohnya kan. Biasalah ada yang tak reply langsung pun ada, paling ramai macam itulah, blue tick saja yang jawab terima kasih, insya-Allah pun ramai juga. Tapi alhamdulillah saya dapat juga beberapa orang daripada situ yang nak cuba satu unit. Kan? Alhamdulillah, maksudnya ada hasil juga. Kita punya effort tu. Kemudian WhatsApp status tu saya memang sentiasa aktif lah dulu. Sekarang je tak sempat. Kemudian Facebook. Facebook pula saya mulakan macam mana kita kenalkan background company dulu. Kita cerita dulu background company. So at least orang tahu. Kalau orang yang biasa follow kita, dia akan baca kan. Biarlah ada kita kata flow yang cantik. Tak naklah tiba-tiba macam terus cerita yang untung. Tak ada cerita angin ribut, tiba-tiba terus cerita yang untung. Orang pun macam apa benda dia ni kan? Terus dia cop scam kan. Jadi kita ceritalah dulu background company ni, dialah pengedar emas terbesar kat Malaysia ni, dan dialah pembekal emas kepada bank-bank. Kita cakap, kita highlightkan dulu kelebihan company ni supaya orang gain trust dulu kepada company. Dan slowly kita masuk kepada produk. Produk pula kita cerita kelebihan kita. Tak perlu nak condemn produk orang pun kan. Kalau contoh kompetitor kita yang lain ni macam dah tercabar, duk cerita pasal keburukan produk kita pula sampai dah tenggelam produk dia tu. Tak perlu nak ikut. Sebab produk kita dah sangat-sangat bagus dah. Dah memang tak boleh nak compare dengan produk orang lain, just highlight kita punya produk saja. Explain je. And then kita daripada situ insya-Allah memang kita boleh dapat. Orang akan follow lama-lama, dia akan berminat, dia akan tanya. Of course benda ni akan take time lah. Tak adalah kita post seminggu kita expect orang terus datang. Kita tak ada. Dan satu bagusnya bila kita tak menjual kan, sebab saya lebih kepada soft selling dekat Facebook. Saya tak ada hard selling. Saya tak letak link saya, tak letak nombor phone saya, tak pernah. Jadi bila kita soft selling ni, orang pun macam dia tak rasa kita nak menjual. Kita lebih kepada nak menyampaikan info. Kita nak lebih kepada educate. So bila lama-lama dia yang cari kita, bukan kita cari dia. Macam even fasa sekarang pun saya dah tak cari orang Saya dah tak cari orang. Orang yang cari saya sampai sekarang tak berhenti lagi. Masih ada lagi orang yang PM daripada Facebook, daripada mana-mana lah kita kata sumber pun, mereka yang cari kita. Jadi kita tak perlu nak hard selling sangat sebenarnya sebab produk kita ni dah memang sangat-sangat bagus dah. Kita hanya perlu buka mata, buka minda orang untuk terima, untuk bagi faham saja. Alright. Semoga dapatlah tips sikit dekat situ dan terus konsisten buat dia. Right. Dari Mas Zina Karisma Enterprise. Kita orang grup lain macam mana nak dapatkan video ni? Alright, Puan, untuk video insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh follow media sosial The Gold Club dan kita juga ada upload dekat YouTube. So boleh dapatkan kat sana dan ada juga dekat TikTok. Adakah boleh transfer dari GSA ke GAE? Ini ada soalan Dr. Boleh tak transfer dari GSA ke GAE? Dia bukan transfer sebenarnya. Kita beli GAE daripada akaun GSA. Memang boleh. Boleh explore jangan takut-takut. Sistem kita tu memang boleh explore. Masa kita nak beli GAE tu, kan dekat FPX tu kan dia ada arrow. Klik je arrow tu, dia akan keluar option macam-macam. Kita boleh beli daripada GSA, boleh beli daripada GCA, boleh beli daripada commission sekalipun. Explore. Jangan takut, memang boleh. Alright. So dari Tutorial Studio, sekiranya kita beli GCA berharga 500,000, adakah bila kita terminate nanti akan ditolak 85% yang kita dapat balik? Of course lah kan, sebab kita dah dapat dah. Dia akan tolak lah macam mana pun. Okay, kita kena faham konsep convert ni dia ada dua pilihan. Satu, pay convert dia panggil. Pay convert ni maksud kita nak tebus balik kita punya gram emas. Yang ni kita kena sediakan duit lah.
Sebab kita nak tebus balik emas kita kena bayarlah dulu kan. Dan bayar pun kita, Quantum Matter ni baik, dia ada dua cara pula. Satu ni kita boleh bayar secara ansuran serendah RM10. Dan yang kedua kita bayar secara lamsam lah macam biasalah. Okey, tapi selalunya kita tak galakkan lah sebab kalau dah buat RM500,000 kita dapat RM425,000 contohnya kan, cash kan. Kita nak kena sediakan RM425,000 balik, nak tebus balik ni. Mana nak cari pula kan, satu hal pula. Jadi option kedua terus terminate jual sahaja. Okey, katakanlah kita buat convert tadi ni RM500,000, katakanlah value emas kita masa tu dah jadi RM600,000 lah contoh. Jadi sistem akan tolak RM600,000 value semasa, dia akan tolak RM425,000 cash yang kita dah dapat. Jadi baki tu, difference tu, itulah keuntungan yang kita dapat. Tolaklah sikit charge 3.5% tu kan yang berapa lama kita buat. Tapi itulah maksudnya nak fahamkan konsep. Maksudnya RM100,000 lebih tu adalah keuntungan kita daripada GCA. Macam hari tu lah minggu lepas kan, saya buat convert RM100,000, emas naik kan. Dalam masa 2 hari je, saya dapat untung RM1,000 lah, tak ingat. Saya dapat untung RM3,000 dalam masa 2 hari je, kalau tak silap. Walaupun kita kata dianya long term, tapi kalau harga emas dah naik, akaun dah untung, jual je, tak ada masalah. Okey, ini ada soalan lagi satu dari Puan Leah Ismail. Pendapat doktor, kenapa lagi untung terminate GAE masuk ke GSA berbanding masuk ke bank account terus? Nak kata untung tak untung sama je sebenarnya. Sebab keuntungan kita tu berdasarkan apa benda yang kita dapat lah kan. Cuma kita selalu advise masuk ke GSA. Satu tu sebabnya dia immediately masuk ke dalam GSA kita. Kalau kita pilih bank, lebih daripada 7 hari. Ni hari-hari orang datang tanya saya, kenapa GAE saya tak masuk lagi keuntungan ni, kenapa tak masuk bank lagi? Penat dah saya nak menjawab. Padahal kita selalu advise dah. Sebab kita kena faham lah kan, bila musim ramai terminate, bayangkan katakanlah RM400,000 ni semua dah untung, semua orang terminate dan pilih masuk bank. Kena queue lah. Kan, company pun bukan boleh bayar secara menonong macam gitu kan. Dia pun mestilah ada audit dia ke macam mana, account dia nak jaga. Jadi masuk queue. Itu yang jadi sampai lebih seminggu pun ada yang tak masuk lagi. Jadi memang kena bertahan lah. Siapa tu masuk dalam bank tu kan? Kita dah cakap masuk dalam GSA. So option yang paling bagus adalah masuk GSA. Dia akan immediately masuk ke dalam GSA dan kalau kita nak cash count, kita terus jual. Kalau kita tak nak pajak lah, kita ada 2 option pula kan daripada GSA tu. Kita nak QM buy, iaitu jual kita punya emas kita, atau kita klik GCA request. Maksud kita nak pajakkan emas kita. Cara macam ni lagi cepat. Esok lusa dah masuk dah duitnya. Dah tak payah bising-bising dah dekat grup nak tanya bila duit dah masuk. Okey. Soalan dari Puan Nadia. Doktor, bagaimana cara untuk kita propose jualan pelaburan gold untuk corporate company? Untuk corporate Untuk corporate ni saya rasa dia tak mudah juga sebenarnya kan, sebab dia ada board of directors dia dan kita nak kena dapatkan semua persetujuan board of directors tu. Lainlah kalau company tu seorang je dia punya board of directors dan kita boleh convincekan dia seorang dan tak ada masalah lah. Tapi kalau dah ada 5 kepala, seorang tak setuju dah payah dah. Jadi tak payah eager sangat nak aim kepada corporate. Kita rakyat marhai ni pun dah buat berjuta-juta ni pun ramai lagi yang tak tahu ni. Jangan eager sangat. Kalau corporate tu biasanya even GCA pun payah juga sebenarnya. Sebab itulah isu kita kata kepala-kepala dia board of directors ni sebab ramai kan. Ada yang setuju, ada tak setuju, so jadi susah lah. Saya ingat kata Dato' Faizal masa dekat Ipoh tempoh hari. Kalau kita nak pergi corporate company ni, janganlah kita pergi rebut, pergi duduk sana. Pastikan kita ada orang-orang yang akan menyokong kita di dalam board tersebut nanti. InsyaAllah. Pasal kena bahan nanti kan. Alright, dari Tuan Farhan. Salam, nak tanya contoh GAE 10X, risiko dia hanyalah masa menunggu. Sekiranya emas kita beli 301 gram, lepas tu emas turun 250 per gram. Tunggu lepas setahun, emas tak capai harga RM300 per gram. Lagi kalau masuk tahun kedua, cas simpanan 3.5% per tahun itu akan dikira balik tak?
kalau dikira juga agak rugilah kan kalau untung bila dapat tak banyak lepas tu tolak cas simpan lagi. Okey, kalau untuk yang dah masuk tahun kedua kan, saya pun banyak lagi yang beli masa krisis tu lah kan, sebab masa tu bulan 2, bulan 3 krisis Russia Ukraine kan. So bila dia naik buat apa ni all time high masa tu, kemudian dia turun sikit. Dia turun 63 masa tu, 64, 62. Masa tu analisis daripada pakar kata kemungkinan dia akan terus membuat kenaikan. Jadi memang ramai beli masa tu. Memang ramai beli masa tu, termasuklah saya sendiri. Hampir lebih 30 unit lagi yang saya masih hold. Yang beli waktu tu belum untung lagi. Sekarang dah masuk tahun kedua dah. So dalam fee refund tu pun dia dah tulis dalam bracket dah tulis. Masuk kalau dalam bracket tu maksudnya jumlah yang kita kena bayar. Kena bayar pun tak adalah maksudnya kita kena bayar sekarang, tak ada. Tapi dia akan tolak daripada keuntungan kita bila kita dah untung. Jadi macam mana nak cover, kita kena tunggu harga emas memang naik tinggi sampai cover cost fee kita lah. Jadi kita kena ingatlah maksudnya sekarang tu dia dah dalam bracket tu yang harga yang kita kena yang kena tolak nanti. Tapi kita kena ingat jugalah yang RM300 lebih tu maksudnya kos kita juga yang kita dah habiskan fee untuk setahun tu. Jadi tunggulah sampai harga emas tu naik sampai cover balik kos kita yang dah fee untuk setahun tu juga. Kita kena buat calculation sendirilah kalau dah masuk tahun kedua. Kita GA ni kita tak advise simpan lama sebab fee dia tu pun dah jadi kita punya kos dah. Okey. Kita sebenarnya ada lebih kurang dalam 15 minit saja lagi dan soalan ini berkenaan dengan GAE lagi sekali doktor. Macam mana nak jawab kalau ada yang tanya kenapa satu unit GAE 10X fix harga $328.75? Kenapa ini tak masuk kelas teknikal. Kenapa fix satu unit tu harga gitu? Tak masuk kelas kita lah ni. Satu unit $250 fix kan? Okey. $250 dengan management fee. Management fee macam mana dapat 328.75 tu macam mana? Okey, kita beli $250 satu unit. Jadi quantum meter dia tambah 9 unit. $250 darab 9 unit bersamaan dengan $2,250. Jadi 3.5% tu darab $2,250. Itu yang kita dapat $78.75. Jadi tambah modal kita yang satu unit $250, itu yang jadi 328.75. Jadi boleh hafal, senang kita nak kira. Itulah modal asal kita $328.75. Okey. Dari Tuan Azlan Shah. Macam mana nak tahu introducer di bawah kita dah beli cukup GAE 10X untuk kita naik jadi dealer? Sebab nak naik dealer, kita sendiri kena update orang atas kita. If saya tak salah. Sebab kita tak nampak rekod SDD dekat member. SDD? Macam mana ulang balik soalan? Macam mana nak tahu introducer di bawah kita dah beli cukup GAE 10X untuk kita naik jadi dealer? Sebab nak naik dealer, kita sendiri kena update orang atas kita. If saya tak salah. Sebab kita tak nampak rekod SDD dekat member. Mungkin dia boleh refer kepada dealer dia lah. Bukan kita yang kena update kepada dealer kita ya. Dealer kita yang kena update kita ya. Kena ingat tu. Sebab tu dealer, dia jangan lepas tangan. Bila dah jadi dealer, dia kena sentiasa perhatikan dia punya team members dia. Group sales team members dia. Dia kena selalu kejar. Daripada situlah team members ni dia tahu berapa lagi dia nak cukup untuk jadi dealer. Maksudnya ialah ini kerja dealer lah. Jadi that's why penting bila kita dah start register ni kita kena tahu siapa dealer atas kita. Mungkin atas betul dah atas kita betul belum dealer, kena tanya dia. Siapa dealer atas kita lagi? Kena tanya, kena kenal. Susu galur kita Susu galur sebab kita kena tahu sebab dia ni yang akan promote kita kepada introducer. Promote orang bawah kita kepada introducer dan dia juga yang kena bagi report kepada kita berapa lagi kita tak cukup nak jadi dealer. Bukan dah jadi dealer bukan boleh duduk diam juga ya. Kena sentiasa jaga orang bawah juga. Jadi Tuan Azlan Shah, saya nasihatkan jika dealer tu tak bagi tahu dekat tuan
minta kejar dia. tanya dengan dia. Kejar dia. Pergi kejar dia hari-hari. Berapa jumlah sales yang tuan dah buat sekarang? Minta dia screenshot apa ni jumlah tu. Boleh tuan? Alright. Soalan seterusnya, boleh tak bagi tips macam mana proses nak approach someone to join QM dan ada tak teknik-teknik untuk lock customer tersebut? Ini soalan strategi lah. Ini yang paling susah sebenarnya kan. Kawan dengan family yang paling susah. Sebab tu yang masa awal-awal saya start ni kan, kebanyakannya adalah bukan kategori kawan yang kita kenal lah. Maksudnya friend dekat Facebook tu bukan close friends. Maksudnya kenal daripada friends of friends macam gitu. Yang jauh daripada kita lebih mudah nak percaya. So jangan terlalu mengharap yang dekat-dekat kita mereka yang akan support kita. Jangan terlalu mengharap sebab kita dah banyak dah contoh-contoh semua memang family members dan juga kawan rapat ni lah yang paling susah. Kita dah ni. Tapi kalau macam saya sendiri, saya tak putus asa lah. Kawan-kawan rapat macam mana kita sentiasa just share sajalah kan. Kalau dia tak nak, dah lah. Tak adalah kita pun, sebab kita tak nak rosakkan kita punya hubungan sebagai kawan baik ni kan. Kalau dia tak nak, dah lah. Dia akan sampai satu masa nanti dia sendiri akan cari kita balik. Percayalah. Itu proses dia. Kita tunjukkan kita punya bukti. Kita tunjukkan bukti dan itu sajalah rasanya. Biar benda tu menjadi, kita kata, apa benda nak cakap? Itulah lebih kurangnya. Jangan maksudnya mengharap. kita teruskanlah educate dekat media sosial, bagi info-info yang bagus-bagus supaya dia sendiri yang akan baca lah nanti kan. Dia akan ada satu masa nanti mereka akan cari kita balik. Tak perlu kita mengharap, tak perlu. Sebab kita bukan menjual. Kena faham kita bukan menjual. Kita hanya sharing sahaja. Kalau orang tak boleh terima benda yang baik yang kita nak sampaikan, memanglah kita frust, kita rasa kenapa dia tak nampak apa benda kita nampak kan. Tapi kita tak boleh nak ubah orang pun kan. Kita tak boleh nak bagi hidayah dekat orang kan. Macam itulah lebih kurangnya. Alright. So, Dr. sebenarnya kita ada banyak lagi soalan ni dan kita ada lebih kurang dalam 7 minit saja lagi. Dari Puan Nasuha Johari nak tanya tentang GCA. Kalau nak tebus gramage emas semula kat sister, ada tu option untuk bayar full atau sikit-sikit serendah RM10. Adakah perlu keluar duit sendiri atau sistem akan kira dari value harga emas semasa? Kalau kita nak bayar, memang bayar daripada duit kita lah. Memang dia akan kira pada value semasa lah. Okey. Dari Tuan Wan Hasanuddin, boleh doktor beri penjelasan perbezaan buat GCA dari akaun GSA kita berbanding buat GCA dari akaun dari tunai kita iaitu dari bank. Ramai masih keliru bab ni. Okey, kalau kita buat convert daripada bank ya. Bila kita beli 1,000 contohnya, beli 1,000, kita tick box convert terus, kita akan dapat 85% daripada nilai cash daripada nilai ringgit tadi. Bermaksud kita dapat 800.5. Sebab orang suka compare. Bila kita dalam situasi lagi satu tu kita dapat 91%. Kenapa cara lagi satu tu banyak? Sebenarnya sama. Sebab cara yang pertama kita beli GSA, kita tick box convert, kita dapat 85% dari nilai cash. Tapi cara yang kedua, maksudnya kita dah ada emas dalam GSA kita. Bermaksud dia dah tolak dah 7% spread dah kan masa tu. Kemudian bila kita nak request convert, company akan bagi 91% daripada nilai emas. Jadi beza kat situ adalah 85% daripada nilai cash. Yang cara kedua 91% daripada nilai emas. Kalau kita buat calculation pun, memang saya dah buat kira-kira pun, sebenarnya jumlah dia adalah sama je sebenarnya. Okey. Soalan dari Tuan Zainul Amri, mengapa harga gold bar 1 gram QM lebih tinggi daripada gold bar yang lain di Malaysia? Betul, memang kita mahal sikit. Sebab tu kita tak paksa pun keluarkan emas fizikal QM. Kalau kita rasa emas brand lain lagi murah, boleh je keluar kat sana. Maksudnya from GSA tu, kita dah kumpul emas digital di GSA, kita jual lah emas tu dan kita pergi beli emas fizikal dekat brand lain. Tak ada masalah pun. Cuma kalau macam Perth Mint ni, sebab dia consider macam premium punya kategori juga,
Yang masa Eksklusif. kita tak tadi eksklusif juga, mungkinlah kat situ tu dia jadi mahal sikit dari segi kos apa ni dia punya ni mas fizikal dia. Okey. So Puan Suzy dia tanya boleh share FB doktor. FB doktor Wirda Rahim. Wirda It, Abdul Rahim. itu pun Facebook saya yang baru sebab yang lama pun dah kena hack dah. Kalau ikutkan Sasal saya menulis banyak kat situ lah. So yang ni baru tahun ni, baru start awal tahun ni. Sebab yang lama tu memang tak boleh nak recover terus dah. Tapi masa aktif menulis pasal QM lah dekat situ. Okey, soalan dari Sunflower, Doktor GCA dengan GAE dah dapat CJ Patuh Syariah untuk setahun. Bagaimana dengan GSA? GSA sekarang ni masih dalam Isra lagi. Dah habis ke? Soalan dia dah habis, dah expired ke? Yang perlu renew tu dah expired ke belum? Okey, kalau tak expired pun, kalau dah expired sekalipun kita perlu faham lah kan. Dia tak adalah, dia bukan, kalau contoh makanan, dia dah dapat sijil halal. Kemudian dia tak renew lagi. Tak semestinya makanan tu dia dah jadi status tak halal, dia dah jadi haram kan. Jadi kita tunggu sajalah proses tu, mungkin ada ambil masa macam tu. Status tu dia tak akan berubah daripada patuh syariah tiba-tiba dia jadi tak patuh syariah. Dia tak akan jadi macam gitu. Nanti company akan update lah tu. InsyaAllah tak ada masalah. Betul tu. Saya pilih baca sebab kita tak ada masa dah. Saya boleh tepuk. Okey, dari Puan Leah Ismail. Nak tahu macam mana nak jadi dealer? Kena ahli bawah beli 28 unit ke? Okey, syarat untuk jadi dealer. Satu, kalau siapa dalam grup kita, selalu kita advise lah, kalau kita jumpa klien ke macam mana, kita memang ajar terus kepada dealer. Kita tak eager nak close besar-besar, tapi kita nak terus lahirkan dealer. Sebab apa? Sebab kita nak dia dapat benefit cashback 7% tu. Sebab 7% tu besar besar. Jadi kalau contohlah dia ada duit 30,000 contohnya kan, kita akan advise dia beli satu unit je under nama dia sendiri. Supaya dia upgrade kepada introducer dulu. Kemudian next proses adalah dia registerkanlah pasangan dia, anak-anak dia, mak ayah dia, bagi cukup 5 orang. Dan duit tadi yang baki tadi ni, dia belilah under mereka ni, yang kita panggil sebagai proxy lah untuk kita jadi dealer. So bila dah cukup syarat 5 orang minimum di bawah kita yang mendaftar dengan link kita, dan juga cukup sales pembelian GAE 10 kali 30,000, bermaksud kita pun dah boleh naik dealer dah. Jadi kita kata lepas tu dia tak nak buat apa-apa pun, dia tak nak cari orang ke apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita nak dia rasa cashback 7% tu. Sebab tu kita ajar macam gitu. Tapi selalunya bila dia dah jadi dealer, dia merasa income cashback 7% tu banyak. Bila masa dia dah jadi dealer, contoh kalau dia beli 10,000 pun cashback dia dah 700 dah. Dia sendiri yang excited, dia sendiri akan share kepada orang lain pula. Dia tak akan mati kat situ je. That's why kita punya grup ni laju berkembang, sebab memang kita ajar terus kepada dealer. Walaupun dia hanya asal nak jadi investor sahaja. Ada yang tanya tips untuk jadi Didi pula doktor. Nak jadi Didi, kejar je lah dealer kita tu kan. Nak jadi Didi kena lahirkan 5 orang dealer yang direct kita kan. Jadi kita kena pegang dia orang lah, jaga dia orang lah. Kita sebagai dealer atas dia orang ni sentiasa monitor mereka ni dan sentiasa tanyalah berapa lagi tak cukup, apa benda yang kita support yang kita boleh bagi dekat dia. Kalau nak bagi macam contoh, nak challenge dia ke nak bagi reward, saya kata kalau kau naik dia bulan ni aku bagi kau ni contoh lah kan. So macam-macam lah kita boleh buat sebenarnya. Lebih kepada kita menjaga, kita monitor dia juga performance dia. Uruskan dengan baik. Right, doktor, sebenarnya kita dah pun pukul 12.30 tepat. Jadi boleh tak kita tambah sedikit masa lagi untuk kita jawab ada beberapa lagi soalan. 11.30 sekarang kan? Yes, 11.30. Sebab slot kita habis 11.30. Oh ya ke? Yes. Kalau nak sambung pun boleh je. Saya tak ada masalah.
Alright. Soalan dari Bulan puasa tak boleh masak kan tengah hari kan? takut habis idea dah. Alright. Dari Puan Nur Ashikin Wagiman. QM akan buat debit card dan guna akaun GSA. Tak rugi ke doktor? Gram emas akan kurang. Kan kita kata tadi mata wang kita sebenarnya pun emas pun kan. Kita dah selamatkan emas kita tu dari segi contoh kita simpan duit dekat bank 100 tahun ni dengan 100 tahun depan nilai dia tak sama kan. Tapi kita simpan emas 4 gram tahun ni dengan 4 gram emas tahun depan, value pun dah tak sama dah. Mungkin tak sampai setahun pun bila harga emas naik, value tu pun dah naik dah kan. Jadi kat mana rugi pun kalau kita shopping pun kan, sebab dia sentiasa naik pun harga dia. Saya tak nampak rugi apa pun. Dia mungkin bukan rugi sebenarnya, kita sebenarnya rasa sayang, itu je. Sayang. Okey. Dari Puan Linda Samsudin, Dr. Wida, macam mana nak dapat Gulbah Permin? Asyik sold out je. Itulah untuk Gulbah ni saya pun tak pasti bila QM akan restock balik. Tak pasti, tak ada jawapan. Sebab dah lama dah. Ataupun mungkin nak terus tak ada ke, saya pun tak pasti. Kalau ada news kita akan update. Sebab QM pun dia dah ada lombong dia sendiri, mungkin dia akan lebih banyak keluarkan brand dia sendiri lepas ni kan. Kalau kita sekarang QM dah keluarkan Gulbah dia yang baru. Jadi saya pun tak pasti, saya tak boleh nak confirmkan itu. Okey, ini soalan berkaitan dengan downline. Boleh berlaku tak pertukaran downline ataupun lari kepada leader lain? Dari Tuan Fajuri Amri. Banyak berlaku, especially mereka yang tak kenal siapa yang link, siapa yang mereka register, tak kenal dan tak pernah dapat guide pun. Jadi tak buat apa-apa. Sayanglah kan, tiba-tiba dia jumpa kawan dia yang aktif pula sharing semua, kawan dia pun dah berjaya, sedangkan dia dah register lama, lagi lebih awal tapi tak tahu apa-apa sebab tak ada guidance kan. Jadi dia nak tukar tak ada masalah. Cuma kita kena fahamlah syarat tukar tu. Apa ni memang bagi tukar. Cuma syarat dia, kalau kita dah pernah membeli hantar RM10 pun GSA, kita kena tunggu 365 hari dari tarikh pembelian terakhir. Setahun Setahun baru kita boleh tukar. Baru kita boleh mohon tukar referral. Barulah akaun kita ni di-consider sebagai dormant account, akaun tak aktif. Okey, itu kalau yang dah pernah membeli walaupun RM10. Tapi kalau yang tak pernah beli, 60 hari saja, cukup je tarikh hari pertama dia register, cukup 60 hari, dia dah boleh hantar permohonan untuk tukar referral. Dan lagi satu, yang ketiga, ada juga yang tersalah klik link, dia register direct under Quantum Metal. Kalau macam tu dia dah beli ke tak beli lagi, tak ada masalah, boleh terus tukar. Sebab tak ada siapa nak guide pun kan, ada direct QM. Okey, dari Puan Lia Ismail ada bertanyakan lagi sekali soalan. Nak jadi dealer tu kena orang bawah register direct referral kita ke? Ya betul. Dia bukan MLM, bukan daripada cucu cicit kita, itu tak kira. Yang register dengan link kita sahaja dikonsider sebagai direct line kita. Itu sahaja yang akan dikira. Sama juga kita nak naik DD pun sama. Maksudnya 5 orang dealer tu mestilah yang direct line kita semua. Semua maksudnya nak naik ke merchant sekalipun, dia nak 5 orang DD direct kita dan 25 dealer kita, semua direct. Sebab tu kita kata kalau awal-awal kita nak start ni kan, buat strategi yang betul. Jangan buat style MLM, pergi susun memanjang ke bawah kan. Dah daftar mak kita, tiba-tiba jumpa kawan daftar bawah mak kita, lepas tu dah daftar bawah kawan kita pula. Jangan tersilap langkah. So awal-awal ni mana-mana yang kita registerkan, semua register direct kita. Sebab ini yang akan membantu kita untuk naik. Dan komisen pun bila dapat line ni dia akan banyak sikit sebab dia direct. Bila dia cucu cicit, dia overriding, dia dah jadi lain dah. Okey, dari Puan RR, saya dimaklumkan kalau nak buat GCA tak perlu nak tengok harga semasa emas sebab kita akan dapat balik 85%. Tapi kalau nak jual semula, still kena tengok harga emas semasa untuk tentukan kita dapat profit. Betul ke?
Betul lah kan. Nak jual mestilah kita kena tengok dulu akaun kita ni dah untung ke belum. Kalau tengah rugi kenapa kita nak jual kan. Memang kena tengok lah. Even dalam sistem pun ditunjukkan akaun tu dah gain ke atau masih loss. Okey, Puan Nadia ada tanya doktor, untuk dealer ni jika total belian 30K dan 5 orang, seorang sahaja yang proxy tu buat belian 30K, boleh ke? Okey, boleh. Contoh kita ada 30,000, kita terus beli under suami kita RM30,000 tadi ni kan. Yang 4 orang lagi ni dia beli 1 unit GAE 5 kali. Yang RM100 tu kan. Dia beli 1 unit seorang, yang 4 orang ni pun itu pun dah consider cukup syarat dah. Sebab syarat utama dia adalah 30,000 tu mesti daripada GAE 10 kali. Jadi boleh. Okey. Soalan berkaitan dengan payout. Commission dekat payout due tu akan dapat hingga berapa level? Depends pada ranking kita. Kalau dealer kalau tak silap sampai level kedua. Level kedua pun dia bukan macam cicit, dia bukan kira macam gitu. Level kedua maksudnya bawah kita dah ada dealer satu, tu maksudnya level 1. Dan kemudian bawah dealer yang satu ni pun ada dealer lagi satu. Maksudnya sampai situ. Tapi kalau maksud dia ni berstatus introducer, semualah kita dapat. Dia bukan berdasarkan kita kata lineage berdasarkan anak cucu cicit, tak. Dia berdasarkan pada ranking tu. Level pada ranking. Kalau macam saya macam ni unlimited lah, semualah saya dapat. Okey. Saya dah baca soalan tu tapi mungkin ada yang terlepas pandang. Sekiranya saya ada terlepas pandang soalan-soalan yang tuan-tuan puan tanya, boleh buka mic dan bertanyakan terus dengan doktor. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Puan siapa nama? Saya Zahra. Ya, Puan Zahra, silakan. Okay, saya nak tanya, kalau contoh kan kita nak buat penetapan matlamat kat GCA tu kan, macam every month kita masukkan 1,000 tu dapat 800.5. Okay, sebab kita nak kumpul program yang banyak. Okay, patut tak kita nak tengok harga semasa untuk membeli emas tu lah, ataupun kita beli je masa tu. Sebab kita punya matlamat dah nak kumpul program yang banyak. Saya terfikirlah kalau kita beli harga masa tinggi, tak rugi ke? Itu soalan saya. Thank you. Okey, sekarang ni GCA kan. GCA mestilah kita convert tu sebab kita nak guna balik duit tu kan. Sama ada kita nak bayar komitmen atau kita nak gunalah duit tu kan. Jadi adakah kita kena tunggu harga emas turun dulu baru kita nak convert? Kita dah nak bayar hutang ni kan. Nak bayar kereta, nak bayar rumah semua. Jadi sebenarnya tak perlu tunggu untuk GCA, kita boleh buat at any time pun. Jadi dia maksudnya sebab lagi satu, sebab kita aim for long term. Dan long term kita memang tahu pun harga emas akan naik. Jadi kita accumulate lah kita punya gram emas ni secara long term. GCA anytime boleh buat. Okey Puan, semoga menjawab soalan. Ada lagi soalan? Okay, faham. Thank you. Okey, welcome. Doktor, boleh tak doktor jelaskan sedikit berkenaan dengan joint account anak kita, sebab ada yang bertanyakan boleh tak beli GAE dengan akaun anak ni? Okey, untuk buat masa sekarang ni, junior account hanya boleh beli GSA sahaja. Tapi setahu saya lah sebelum ni, saya diberitahu akan datang, akan dibolehkan untuk beli GAE. Untuk sekarang ni, GSA sajalah. Tapi kalau macam sekarang pun, kalau duit tu memang duit anak, kita belilah. Boleh beli GAE under account kita, tapi kita tulislah, terrecord lah kan. Ini duit anak A, duit anak B. Jadi bila dah berganda esok, dah untung, dah jual, masuklah dalam GSA anak. Jadi tak masalah. Boleh pun kita buat macam itu kan. Kita juga yang manage semua tu. Okey, ada lagi tak yang nak bertanyakan soalan terus direct dengan doktor? Boleh buka mic, silakan. Ada tak ada? Kalau tak ada, kita rasa boleh sampai sini je kot doktor. Kan? Tapi sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi ni, saya nak minta doktor lah
berikanlah kata-kata sedikit kan sebelum kita akhir dekat sini. Dan saya rasa bukan mudahlah untuk sesi bersama dengan merchant kita terus ni. Okey. Macam mana nak bagi pesanan? Kita Sebagai dah ada, penutup lah sesi pagi ni. kita dah ada dalam satu platform yang sangat-sangat bagus ni kan. Sebab saya refer pada diri saya sendiri lah sebelum saya jumpa Quantum Matter ni, agak struggle jugalah kan. Sebab bisnes lain pun macam masa tu macam kita kata tengah down, pernah susah, kita kata dalam keadaan struggle. Jadi dan bila jumpa benda ni, daripada saving emas pun tak ada langsung kita katakan. Tapi dalam masa setahun ni pun dah boleh dapat berkilo-kilo. Sambil-sambil kita buat keuntungan yang sama, sambil-sambil kita educate orang dalam satu platform dan produk yang Quantum Matter yang kita kata sangat menarik yang kita tak boleh dapat kat tempat lain kan. Ambil peluang, rebut peluang. Sebab tu saya kata sekarang ni saya tak nak macam jadi macam kita kadang kita nak buat secara sembunyi. Ada setengah tu dia macam tak confident, malu lagi Dia tak nak buat secara publicly, tak naklah declare diri sebagai consultant Quantum Matter, sebagai agent, sebagai members, everything semua kan. Tapi nak buat. Tapi at the same time malu kan. So bila sembang-sembang dengan kawan, kau buat juga ke? Aku semalam baru join dengan ni. Kita dah terlepas dah peluang tu. Kan? Peluang dah ada depan mata tapi kita sendiri yang tak nak grab. Jadi sebab tu saya macam mana, sebab saya masih jumpa lagi orang-orang yang macam ni yang masih tak confident nak pergi secara public. Bagi saya kalau orang yang macam ni maksudnya dia tak yakin lagi dengan company, dia tak yakin lagi dengan produk. Itu sahaja. So kalau kita dah yakin dengan apa benda yang kita jumpa ni benda yang sangat terbaik dah, memang kita tak akan sabar nak cerita dekat orang. Kita nak share benda baik ni dekat orang. Tapi kalau kita pun masih hesitate lagi, masih nanti orang cakap apa itu maksudnya kita belum habis menuntut lagi. Jadi kita dekat sini pun that's why lah kita buat macam-macam. Kalau bukan bulan puasa ni kan kita buat every day punya kelas. Hari Isnin kita buat kelas produk, hari Selasa kita buat kelas sistem, hari Rabu kita buat kelas reseller macam mana nak jadi konsultan. Hari Khamis kita bagi laluan kepada kelas teknikal daripada grup Angel Group, dan juga hari Jumaat kita buat kelas calculation juga. Dan hari cuma bulan puasa je lah kita rehat sikit, kita buat kelas hujung minggu macam ni. Kita dah provide semua, kita dah buat buku, kita dah buat e-book, kita buat Telegram. Tapi ada masih poster, ramai. ada copywriting dalam tu. Kita buat road tour, mana-mana semua kita pergi. Tapi masih ramai yang tak ada effort lagi nak baca apa benda yang kita bagi. Last datang juga tanya soalan yang very simple, macam mana nak jual, macam mana nak tengok untung, sedangkan kita dah sedia semua dah. Kan? Kalau benda ni macam mana kita nak cakap, sebab ini duit kita. Yang kita parking dekat sini duit kita. Sepatutnya kita ada effort nak ambil tahu status duit kita ni dah untung ke belum, untung macam mana, nak tengok untung. Tak perlu kita nak harapkan orang sebenarnya sebab kita dah sediakan platform semua kan. Tapi kalau kita sendiri tak ada effort pun nak mengkaji sendiri macam gitu, susahlah bagi saya kan. Sampai satu masa kita akan susah. Kita terlalu sebab duit kita sendiri. Kalau duit orang lain cerita, duit kita sendiri pun kita masih mengharapkan orang untuk nak tahu dia ni dah untung ke belum kan. Basic sangat. Jadi ambil peluang dan belajarlah sampai faham. Tanya sampai faham. Baca semua kita dah sediakan dah. Dan insya-Allah kita doakan lebih ramai yang akan keluar daripada masalah ekonomi keluarga. Tambah-tambah sekarang ni nak dapat kerja bersusah, yang buat bisnes pun memang down, kita memang faham. Tapi kita kat sini dalam masa yang sekarang ni pun, walaupun kita kata ekonomi tengah macam gini pun, emas tetap ada value. Dan emas orang tahu value macam mana, ada duit tak ada duit, orang tetap adakan duit. Walaupun tak ada duit, dia adakan duit juga untuk beli emas sebab tahu value tu sendiri kan. Jadi inilah satu bisnes yang kita kata memang kita tak akan jumpa nature bisnes dekat luar. Datanglah keadaan macam mana pun, emas turun harga,
kita happy sangat sebab komisen kita banyaklah kan, sebab tim kita semua membeli emas. Kemudian bila dalam keadaan harga emas naik pula, orang tak beli. Sebab harga emas naik kan, orang jual, masing-masing jual. Tapi kita happy juga. Kenapa? Sebab kita jual emas yang kita sendiri punya pula. Jadi mana kita nak cari dalam dua-dua situation, harga emas naik kita happy, harga emas turun pun kita happy. Carilah bisnes lain yang kat luar sana, dalam ekonomi merosot macam ni, kita nak ada untung dalam dua-dua keadaan, kita tak akan jumpa. Jadi rebutlah peluang. Saya tak boleh nak cakap ke, saya nak sampaikan daripada hati sebab saya dah lalui semua ni kan. Saya naik pun dengan cara yang susah. Jadi tapi kalau saya boleh buat, sebab saya pun orang biasa, saya tak ada followers ramai semua ni. Kalau saya boleh buat, maksudnya orang lain semua boleh buat. Semua boleh buat. Janji kita konsisten. Konsisten, dia cepat lambat saja yang kita akan sampai dekat macam ni. Dan memang sebab salah satu kita kena faham, kalau bisnes lain kita punya ranking akan maintain. Bila tak maintain kita akan drop. Kita akan start from zero balik. Tapi kita kat sini kalau rasa penat nak duduk relax sebulan tak nak buat apa-apa, tak ada masalah. Ranking kita tak jatuh, tetap macam gitu juga. Jadi ia satu bisnes yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Jadi rebutlah peluang dan buatlah sebaik hati. Yang bab rezeki tu kita serahkan pada Allah. Ada orang rezeki dia cepat, ada orang rezeki dia lambat. Dan satu lagi, jangan lupa bersyukur dengan siapa yang kenalkan kita dengan QM ni. Bersyukur. Mungkin asbab dia lah yang kita berada sekarang dekat mana kita berada. Walaupun kita kata dia tak guide kita sangat pun, kita sendirilah yang cari ilmu sebab segala bagai. Tapi kalau tak, bukan kerana dia yang kenalkan, bukan kerana dia yang datang pujuk kita join semua ni, kita tak akan berada dekat mana yang kita berada sekarang ni. Sebab tu saya selalu ingat juga Puan Sheila, macam mana effort dia, berapa kali dia datang follow up saya. 3 kali. Saya ingat bulan 3 saya register, saya diam. Bulan 5 dia datang lagi, tanya lagi. Wida jomlah, dia kata beli. Okey, belilah 1 unit. Follow je walaupun tak buat apa kan. Bulan 8 dia datang tanya lagi. Dia tak tinggal saya. Dan itulah yang saya buat juga dengan yang tim-tim saya pun. Walaupun mereka slow tapi saya memang tak tinggal. Saya akan selalu tanya. Saya tahu mereka lambat sebab masing-masing ada fasa, ada proses masing-masing kan. Ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi cuma saya yakin je semuanya akan sampai, cuma cepat atau lambat saja bezanya. Jangan lupa bersyukur, itu saja. Apa benda yang kita dapat sekarang ni, kalau Allah tak nak bagi, kalau Allah tak nak izinkan kita melalui asbab kawan kita yang ajak kita ni, kalau kita tak bersyukur dengan sekarang ni, mana mungkin kita boleh bersyukur dengan benda yang lebih besar lagi yang Allah nak bagi kan. Benda kecil pun kita tak boleh nak bersyukur. Itu sahajalah yang saya nak sampaikan. Jadi terima kasih semua yang hadir hari ini. Tadi saya tengok dalam 200 berapa orang juga kan. 260 juga tadi. Terima kasih. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wida. Dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih juga lagi sekali kepada Dr. Wida kerana meluangkan masa untuk hari ini, dan saya yakin ramai sangat yang suka slot bersama dengan Merchant Direct ni. Jadi saya harap lain kali kita boleh adakan lagi lah. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak berjumpa terus dengan Dr. Wida, insyaAllah boleh berjumpa semasa road tour nanti. Selepas raya kita akan teruskan lagi road tour. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join di Zoom ini tepat pada waktunya, yang bertanyakan soalan, yang memberikan respon kepada saya dan juga Dr. Wida. Dan terima kasih juga kepada team members konsultan yang menjawab di ruangan komen yang mana yang kita tak sempat jawab kan. Jadi terima kasih lagi sekali. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok bersama dengan moderator SM Fairuz dan 4 orang didik insyaAllah. Saya rasa itu sahaja.